Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc, Presiden Republik Sosialis Vietnam. Dan Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan juga kerajaan serta rakyat Republik Sosialis Vietnam sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Sosialis Vietnam yang ke-76 tahun. Kementerian Kesihatan dengan duka citanya kemarin memaklumkan mengenai 2 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Menteri Kesihatan mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, kedua-dua kes tersebut telah mengalami jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sidang media petang kemarin turut disertai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 25 tahun yang merupakan kes 188 yang telah dilaporkan pada 24 Ogos 2021. Manakala kes kedua ialah seorang perempuan berumur 54 tahun yang merupakan kes 499 yang dilaporkan pada 12 Ogos 2021. Kedua-dua kes ini telah mengalami masalah jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes-kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi mereka. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes-kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham dan Allahyarhamah. Semoga roh Allahyarham dan Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para salihin. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Kesihatan juga memaklumkan 146 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 2,858 orang. 146 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 2,858 orang. Pada hari ini, terdapat 2 kluster baru telah dikesan, yang membawa jumlah kluster aktif pada 48 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 2632 yang mengandungi 29 kes, manakala kluster 2417 yang mengandungi 18 kes. Kedua-dua kluster baru ini mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 43 tambahan kes-kes baru kepada 7 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 58 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih kiat dijalankan. Semua kontak-kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 87 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 13 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 1,053 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,791 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 6 kes masih dalam keadaan kritikal, yang mana 5 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Manakala 1 lagi kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan
hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 24 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif sebagai pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,059 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 235,286 ujian. Mengenai penangguhan sementara bagi pemberian dos pertama suntikan vaksinasi COVID-19, Menteri Kesihatan memaklumkan orang ramai yang telah membuat tempahan slot suntikan vaksinasi bagi dos pertama untuk tidak membatalkan slot tempahan mereka atau membuat tempahan baru. Jelas Menteri Kesihatan tempahan slot individu-individu berkenaan akan diganjakkan secara automatik dan keutamaan akan diberikan jika bekalan baharu tiba nanti. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk memeriksa status tempahan vaksinasi mereka melalui aplikasi BruHealth dari masa ke semasa bagi memastikan tarikh perjanjian yang baru. Kementerian Kesihatan sedang berusaha untuk mendapatkan bekalan vaksin secepat mungkin dan akan memaklumkan orang ramai setelah bekalan vaksin COVID-19 selamat tiba di negara Brunei Darussalam. Sementara itu, mereka yang telah menerima tempahan slot bagi suntikan vaksinasi dos kedua adalah juga dinasihatkan untuk memeriksa tempahan slot vaksinasi mereka melalui aplikasi BruHealth sekiranya ada perubahan tarikh seperti diawalkan dari jadual asal. Semoga segala usaha yang kita lakukan untuk mengawal penularan COVID-19 di negara Brunei Darussalam akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keberkatan darinya juga. Amin. Amin. Ya Rabbal. Proses mendapatkan vaksin tidak semudah yang dijangkakan. Menurut Menteri Kesihatan, ia memerlukan beberapa proses tertentu termasuk perundingan dengan pihak-pihak berkenaan bagi tujuan penyelarasan dan kebenaran dari pengeluar produk. Menteri Kesihatan menjelaskan beberapa aspek perundangan juga perlu diambil kira bagi membolehkan pertukaran vaksin dibuat. Pada masa ini, negara Brunei Darussalam membuat perundingan dengan Republik Singapura. Menteri Kesihatan dalam pada itu turut menyeru kepada warga emas untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, memandangkan mereka diberikan keutamaan untuk mendapatkan vaksin. Mengenai kuarantin di rumah, Menteri Kesihatan menegaskan apabila seseorang itu diarahkan menjalani kuarantin, bermakna mereka tidak sama sekali dibenarkan keluar rumah. Jika arahan itu tidak diindahkan, penularan wabak akan menjadi sukar dikawal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua sementara itu pula menjelaskan beberapa inisiatif dilaksanakan oleh kementerian-kementerian bagi memudahkan orang ramai dalam berurusan dengan pihak kerajaan, antaranya melalui email dan menyediakan Dropbox. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan bagi tabung COVID-19 Relief Fund 2021 daripada pelbagai pihak dalam membantu kerajaan menangani dan membendung penularan COVID-19 di negara ini. Sumbangan cek RM100,000 adalah daripada Butera Heidelberg Cement Sdn Bhd. Guan Hock Lee juga menyumbangkan cek bernilai RM100,000, cek RM10,000 daripada Archipelago Logistik Sdn Bhd. Persatuan Hokkien Brunei Darussalam menghulurkan sumbangan sejumlah RM58,250, sumbangan RM5,000 daripada City Square, Max V Management Sdn Bhd, cek RM7,000 disumbangkan daripada Badan Bistari, VSL System Sdn Bhd sementara itu menyumbangkan RM5,000. Swi Sdn Bhd menyampaikan sumbangan RM100,000. Dan sumbangan sejumlah RM1,000 adalah daripada The Wellness Sdn Bhd. Manakala beberapa sumbangan juga diterima pada 31 Ogos 2021 iaitu daripada Petroleum Authority, daripada individu Rosalina Zai, Brothers Garage, Cik Nur Khalisha and Family, VAM Sdn Bhd, A1 Brunei, Corporal Zulfakri,
dan Haji Harisa Adlina binti Haji Syarbini. Dalam pada itu, orang ramai yang ingin membuat sebarang sumbangan boleh berhubung terus dengan MOH Emergency Operations Centre MOH EOC melalui talian 7295712 semasa waktu bekerja sahaja. Orang ramai dikehendaki memakai sungkup muka pada setiap masa, terutama sekali apabila berada di dalam bangunan, di tempat awam dan sesak. Sesiapa yang gagal mematuhi arahan pemakaian sungkup muka boleh dikenakan denda RM100 di bawah Akta Penyakit Berjangkit. Kita ikuti promo ini. Keutamaan dan strategi dasar negara Brunei Darussalam dalam digitalisasi berpandukan Pelan Indo-Ekonomi Digital 2025 dengan visi negara pintar melalui transformasi digital. Menurut Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, inovasi juga ditekankan dengan pembentukan Majlis Penyelidikan dan Kemajuan Teknologi dan Sains CREATES tahun ini. Berucap pada ASEAN UK Digital Innovation Partnership Symposium, yang diadakan secara dalam talian, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Wang Abdul Muttalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan transformasi digital dan inovasi memerlukan keselamatan siber yang sangat penting untuk menyediakan persekitaran yang selamat dan terjamin agar perniagaan dan masyarakat berupaya untuk maju ke hadapan. Di samping itu, teknologi digital juga penting dalam usaha untuk menuju ketahanan, pemulihan dan kemampanan daripada kesan impak COVID-19. Hence, there is a need to set priorities, amongst others, in the upgrading of infrastructure, improving access, promoting digital technologies adoption, and enhancing human capital development. Such priorities and undertakings are necessary to ensure our readiness and preparedness for digital transformation and innovation. Simposium diteruskan dengan pelancaran ASEAN UK Digital Innovation Partnership dan merupakan satu wadah bagi pemimpin dari sektor kerajaan dan swasta dalam sektor digital dan bukan digital serantau untuk berkongsi amalan terbaik mengenai digital dan teknologi, termasuk digitalisasi dalam perkhidmatan awam. Simposium juga dihadiri oleh ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lima individu iaitu seorang lelaki dan 4 perempuan termasuk seorang di bawah umur 18 tahun ditahan dalam operasi mencegah aktiviti pengedaran dadah oleh Biro Kawal Narkotik BKN. Operasi dikenali sebagai Black Widow dijalankan pada 27 Ogos lalu di daerah Blyth. Menurut siaran akhbar BKN, kegiatan pengedaran dadah itu didalangi oleh 2 adik-beradik perempuan berumur 41 dan 33 tahun. Daripada operasi tersebut, BKN telah merampas beberapa paket berisi dadah jenis syabu seberat 57.4 gram yang mempunyai nilai pasaran melebihi RM11,000 dan boleh menampung lebih 2,000 pengguna. Turut dirampas dalam operasi itu wang tunai berjumlah RM19,942. 5 buah kereta, perabot rumah, barang kemas, beberapa set telefon bimbit dan lesen-lesen memandu kosong yang disyaki hasil daripada aktiviti pengedaran dadah. Kesemua individu terbabit ditahan bagi siasatan BKN di bawah kesalahan-kesalahan
Seksyen 3 Perintah mendapatkan kembali hasil jenayah 2012 atas kesalahan pembersihan wang haram. Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu memiliki bagi tujuan mengedar dadah terkawal. Seksyen 6(A APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen 6(B APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 10 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan bersubahat. Dalam serbuan itu juga seorang pekerja asing didapati melanggar perintah dan arahan dari kementerian-kementerian berkenaan berhubung dengan langkah-langkah pengawalan wabak COVID-19. Walaupun negara Brunei Darussalam sedang menghadapi gelombang kedua virus COVID-19, pengedar-pengedar dadah masih lagi menjalankan aktiviti mereka tanpa menghiraukan keperluan untuk menangani masalah pandemik secara bersepadu. Kegiatan mereka bukan sahaja menyalahi undang-undang dan merosakkan masyarakat, tetapi mengundang kemudaratan dan ancaman kepada kesihatan awam dan masyarakat. BKN juga tidak lupa merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi perisikan keselamatan, penguatkuasaan dan beberapa buah kementerian atas kerjasama yang diberikan dalam operasi tersebut. 48 buah tablet diserahkan kepada Kementerian Pendidikan untuk diagihkan kepada para pelajar yang memerlukan peranti bagi pembelajaran secara dalam talian. Sumbangan berjumlah sehingga RM39,906 itu merupakan sumbangan daripada orang ramai dan 13 penaja korporat yang diterima sejak awal tahun ini. Sehubungan itu, Dynamic Technologies dan Progressive Sdn Bhd mengadakan majlis penyerahan sumbangan bagi kempen Goals for Education itu secara maya. Terdahulu, Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras di Kementerian Pendidikan dalam ucapannya antara lain menggariskan melalui inisiatif seumpamanya membolehkan para pelajar yang memerlukan untuk mendapat akses kepada teknologi bagi sesi pembelajaran secara dalam talian. Kempen Goals for Education diadakan dengan kerjasama Dynamic Technologies dan Progressive Sdn Bhd itu dilancarkan tahun lepas berikutan sesi persekolahan yang terjejas dengan penularan pandemik COVID-19. Kempen seumpamanya merupakan pendekatan Whole of Nation syarikat berkenaan bagi menyokong inisiatif pembelajaran secara dalam talian dan penduduk yang memerlukan peranti ICT. Setakat ini, hampir 40,000 orang yang sedang menjalani perintah kuarantin dan pengasingan diri di rumah masing-masing berikutan penularan wabak COVID-19 di negara ini telah menerima pek-pek makanan. Bantuan tersebut bertujuan meringankan beban mereka yang tidak dibenarkan keluar rumah kerana menjalani perintah kuarantin. Pek-pek makanan itu termasuk makanan asasi seperti beras, gula, minyak makan dan makanan dalam tin. Sehubungan itu, beberapa pusat pengagihan catuan makanan ditubuhkan di 3 buah daerah. Di daerah Brunei dan Muara, pusat-pusat pengagihan ditempatkan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan dan Kompleks Sukan Sungai Kebun. Pusat pengagihan di daerah Belait ditempatkan di Kompleks Sukan Mumung dan Dewan Bandaran Kuala Belait. Manakala di daerah Tutong pula, pusat pengagihan ditempatkan di Kompleks Sukan Tutong. Dan bagi daerah Temburong, pengagihan makanan catuan dikendalikan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Pengagihan ini adalah inisiatif pihak kerajaan yang dibantu oleh syarikat-syarikat, NGO dan sukarelawan untuk membendung penularan wabak COVID-19 dan orang ramai yang telah menerima perintah kuarantin adalah disarankan untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan melalui Kementerian Kesihatan untuk teranah di rumah demi menjaga keselamatan diri, orang sekeliling dan juga masyarakat awam. Pek-pek makanan tersebut telah disediakan oleh pihak kerajaan untuk menjaga kebajikan para individu atau keluarga yang telah dikuarantin dan ianya diharapkan akan dapat membantu mereka dari segi permakanan.
Pek-pek makanan ini dihantar sekali sahaja bagi kegunaan 2 minggu sepanjang tempoh perintah kuarantin dan pengasingan diri. Penghantarannya dilaksanakan oleh para sukarelawan kepada lebih 7,000 buah rumah di seluruh negara. Sejak pandemik COVID-19 dilaporkan pada 7 Ogos lalu, semua sekolah, institusi pengajian, kelas-kelas tuition, muzik dan keperluan khas ditutup dan sistem pembelajaran secara dalam talian dimulakan. Nadi Quranic Learning Center dan An-Nagom Enterprise yang mengajar kelas Al-Quran juga tidak terkecuali. Namun pengalaman pertama semasa pandemik COVID-19 yang menimpa negara pada tahun lalu tidak menyukarkan kedua-dua perusahaan untuk mengadakan semula inisiatif yang sama bagi mewujudkan kelas secara dalam talian. Para pelajar yang mengikuti kelas Al-Quran ini adalah dari pelbagai peringkat umur iaitu seawal usia 5 tahun hingga 75 tahun. Menurut mereka lagi, mengadakan kelas Al-Quran secara dalam talian ini ada cabarannya tersendiri, antaranya masalah internet yang tidak menentu selain guru-guru untuk lebih kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran. Simple saja. Boleh juga yang kalau salah-salah yang kemarin macam mana? Baru tahan ni tu starting untuk ia punya. Guru-guru memerlukan lebih masa dalam menyediakan bahan-bahan pengajaran agar apa yang mereka sampaikan ataupun bahan-bahan pengajaran itu ia lebih relevan dan ia lebih efektif dalam pengajaran secara dalam talian ini. Seterusnya, macam mana cara bacaan Alif Lam Qamariyah? Melalui kelas Al-Quran dalam talian ini, prestasi para pelajar adalah di tahap yang bagus kerana para pelajar dapat mengikuti kelas dalam talian dengan baik dan mengaplikasikannya. Malah setiap sesi pembelajaran dirakam dan dimuat naik ke YouTube untuk tujuan rujukan dan ulang kaji para pelajar itu sendiri. Dengan fasa teranah di rumah ni, bisa ya kali kiranya kita ni isikan waktu lapang itu dengan mempelajari Al-Quran secara umumnya dan taranum Al-Quran secara khususnya.